PAC, Public Accounts Committee, iaitu di bawah Parlimen. Kerana perkara yang diaudit tu dibentangkan di Parlimen. Jadi yang paling layak untuk saya jawab kembali ialah jawatan kuasa yang tubuh khas untuk menyoal siasat tentang perkara ini di Parlimen. Walaupun saya tahu bahawa PAC tidak menjadikan agenda tentang apa yang berlaku dalam kementerian saya itu sebagai agenda utama yang disebutkan, tapi saya menawari kepada PAC oleh kerana perkara ini diwar-warkan dalam surat khabar dan sebagainya. Tolong panggil saya, beri peluang untuk saya menjelaskan. Tetapi saya tak nak menjelaskan di luar kerana tak manis, kerana ia menyentuh kementerian lain. Biar mereka tanya. Dan saya minta kalau boleh cara terbuka. Tapi walau bagaimanapun saya tertakluk pada peraturan yang ditentukan dalam soal ini. Mungkin selepas itu saya minta keizinan untuk saya jelaskan hasil daripada apa yang ditanya, apa yang disoal siasat. Misalnya saya katakan bahawa berapa pendekatan baru kerajaan sekarang ni ialah bila kita berbelanja dan sebagainya, dahulunya dari segi kita katakan kejayaan sebuah agensi itu ialah dari segi berapa persen yang dibelanjakan. Kalau peruntukan buat sesuatu tu dibelanjakan 50% dianggap bahawa kementerian itu gagal kerana hanya belanja, kerana tak berbelanja sebagaimana diperuntukkan. Itu dikatakan zaman analisa kita berdasarkan pada output. Output maknanya berapa yang kita masukkan. Tapi zaman sekarang pendekatan kita ialah outcome. Kalau kita belanja 1 juta, apa hasilnya? Jadi saya nak jelaskan bahawa walaupun disebutkan, saya katakan dalam perbelanjaan itu beberapa juta, saya ingin buktikan bahawa kesannya kepada ekonomi di tempat tersebut, ekonomi belia, banyak lagi program datang secara sponsorship dan sebagainya. Pada waktu tersebut melibatkan dari segi kegiatan ekonomi, menjana ekonomi sebanyak daripada kajian dibuat sebanyak lebih 200 juta. Jadi bagi saya outcome dari pelaburan yang dibuat. Perkara ini perlu dijelaskan tentang konsep dikatakan penilaian terhadap sesuatu perbelanjaan itu. Bukan sekadar kita labur, kita dah belanja habis tapi tak ditanya apa hasilnya. Jadi saya nak jelaskan. Ini antara perkara yang saya katakan perlu diperjelaskan. Dan saya tidak mahu orang cuba menuduh terutama mempertikaikan integriti saya. Bagi saya menjadi menteri ini adalah amanah. Amanah saya untuk menjaga dari segi wang rakyat, tanggungjawab saya kepada rakyat, itu saya cukup insaf. Dan pantang saya kalau orang mempertikaikan dari segi, ada orang katakan bahawa ini saya mengambil kesempatan untuk diri saya dan sebagainya. Itu adalah di luar daripada keinginan saya untuk memegang tanggungjawab ini. Sebab itu saya katakan bahawa saya tawarkan minta supaya PAC panggil saya dapat jelaskan. Di sana komitinya ada daripada kerajaan, daripada pembangkang. Tolong tanya saya boleh jawab dan buatlah penjelasan. Kalau saya rasa, kalau dirasakan saya salah, saya mengambil tanggungjawab saya bahawa saya tidak boleh menjadi menteri yang baik. Tetapi bagi saya membuat sesuatu, kadang-kadangnya saya belajar daripada Silicon Valley. Kita mesti kreatif. Dalam kreativiti itu mungkin kita melakukan kegagalan, tetapi kegagalan itu dilihat ada nilainya kerana kita akan belajar untuk melihat membuat sesuatu perkara yang baik. Jadi bagi saya mungkin perkara-perkara ini tak ditanya oleh audit untuk saya menjawabnya. Tapi saya rasakan dah terlambat kalau nak tanya sekarang. Lebih baik saya jelaskan pada PAC. Datuk Seri, ini yang penting untuk saya kongsikan juga kerana era hari ini adalah era contestation of ideas. Dan dalam keadaan big data tadi kita katakan, internet tanpa sempadan, trial by the media berlaku dalam talian secara online. Dan justru kita juga harus memahamkan khalayak masa. Misalnya ada juga salah faham mereka, termasuk juga kepada Kementerian Penerangan dahulu, perolehan perkara-perkara tertentu yang mungkin perlu dijelaskan. Bagi saya sebab itu kalau orang menegur, audit menegur tentang perkara yang berkaitan dengan kementerian ini, pertama saya kena tanya dulu. Saya tanya dulu jabatan apa. Saya pun terkejut juga cerita jam yang katanya RM100 tapi dibayar RM3,000. Saya belajar, saya kata saya dapat tahu bahawa jam ini bukan jam biasa. Jam panggil precision. Jam precision ini dia banyaklah. Jam precision banyak kategori dia.
Jam pun banyak kategori. Jam dekat kat Chowkit pun panggil jam juga, boleh harga RM20. Tapi jam yang harga RM1000 pun ada. Apa nilai dia? Misalnya jam precision ni dikatakan bahawa ia merujuk kepada ketepatan waktu. Sebab dalam dunia ni kadang-kadang dulu orang tengok jam RTM lain, jam TB3 lain. Kita nak selaraskan apakah waktu yang paling tepat. Kalau di Amerika tu dia ada Department of Time. Nah, dia ada jam dia. Jam dia yang menggunakan atomic clock yang paling tepat sekali, dikatakan yang paling tepat. Dan jam itu dipancarkan kepada satelit-satelit seluruh dunia. Ada 24 satelit semuanya. Dan kemudiannya ini menjadi rujukan pada kapal nak belayar, misal nak ditembak ke kapal terbang nak mula, jadi rujukan supaya kalau dikata 10:56 31 saat kamu kena melayar. Dia tak boleh pakai jam dia. Ini tak boleh pakai jam ini. Tapi satu rujukan. Jadi precision clock yang saya fahamkan bahawa RTM beli untuk tujuan rujukan akan dipasang di studio-studio supaya serentak masa yang sama dan sebagainya. Adalah jam yang disambungkan daripada melalui GPS ke satelit-satelit yang disebutkan tadi, melalui jabatan yang melalui rangkaian masa yang tepat, dipanggil precision clock yang dimaksudkan tadi. Sudah tentu harga jamnya tak sama dengan harga jam yang dibeli di Chowkit. Jadi perkara ini perlu dijelaskan. Kalau tidak, orang fikirkan bahawa wah, ada orang yang jam RM100 dibayar RM3,000. Siapa yang buat untung ni? Siapa yang ambil duit ni? Jadi persepsinya ada orang yang ada pegawai yang jahat, ada pegawai yang korup. Ini perlu dijelaskan. Saya rasa tidak salah. Tetapi ianya perlukan penjelasan pada orang ramai tentang perkara ini. Jadi saya berpandangan positif bahawa walaupun ada orang yang mengambil kesempatan, tetapi lebih baik saya tanya dulu sebelum saya buat keputusan. Saya boleh jadi popular, saya nak hentam zaman dulu dan sebagainya, tetapi lebih baik saya tanya penjelasan dahulu, dapatkan penjelasan untuk mengetahui apakah perkara yang sebenarnya daripada apa yang ditimbulkan oleh pihak audit dan sebagainya. Ini saya nak ambil kesempatan untuk terangkan kepada PAC dan sebagainya. Business not as usual digambarkan dan pelbagai elemen transformational diperkenalkan, termasuk juga janji transformasi dalam pemilihan UMNO. Datuk Seri terlibat. Jadi cuma pada peringkat ini, apakah sudah terdapat tanda-tanda prosesnya transformational? Keputusannya setidak-tidaknya di peringkat sayap belum menampakkan status quo. Bagaimana Datuk Seri menjelaskan transformasi status quo atau tidak itu adalah pilihan. Pilihan pada perwakilan. Cuma yang penting kali ini perwakilannya lebih besar. Kalau dahulu orang menganggap bahawa UMNO ni kepimpinan ditentukan oleh 2,800 perwakilan yang kecil. Perwakilan ini boleh dimanipulasikan. Sekarang ini sukar untuk dikatakan kerana ia melibatkan jumlah yang besar. Cara pemilihannya, cara keputusan dibuat berdasarkan pada satu bahagian, satu undi. Artinya nilai setiap bahagian itu begitu besar sekali, bermakna. Jadi ini adalah merupakan satu kaedah baru yang menjadikan UMNO itu lebih ke depan. Kalau dibandingkan dengan parti-parti lain yang berdasarkan pada kumpulan ataupun perwakilan yang kecil. Kalau kita lihat dalam ada parti yang jumlah orang yang menentukan hanya sekadar 700 orang untuk menentukan kepimpinan yang akan menentukan masa depan negara atau masa depan parti kita keseluruhannya. Ini adalah merupakan saya rasa kaedah baru yang lebih advance, lebih ke depan, lebih lebih canggih saya katakan, yang menjadikan UMNO itu lebih maju dan maaf saya katakan menjadikan parti lain agak ke belakang dalam soal ini. Saya percaya UMNO akan menjadi pencetus trend, trendsetter dan akan menjadi ikutan orang lain di masa yang akan datang. Datuk Seri, saya merasakan temu bual Datuk Seri ini perlu distrukturkan supaya kurikulumnya ada building block supaya benar-benar ia merangkum satu korpus kefahaman yang luas sebab komunikasi dan multimedia itu luas. Namun saya mengucapkan selamat maju jaya, moga diberkati untuk pemilihan 19 hari bulan. Terima kasih kerana tampil pada malam ini Datuk Seri, dan Datuk Seri juga sangat comfortable, selesa menangani soalan-soalan di Twitter. Boleh berinteraksi di situ kerana pastinya 1 jam tidak memadai. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Terima kasih kerana perhatian anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam muhibah. Selamat Hari Raya. Aidil Adha. Eid Mubarak. Kullu am wa antum bikhair.
Terima kasih, Datuk. Terima kasih.